Salam sejahtera. Masalah utama UMNO ialah cyber troopers mereka ataupun askar cyber mereka berkualiti rendah. Budak-budak yang digajikan untuk komen di media sosial, untuk menjawab tuduhan-tuduhan ataupun isu-isu di media sosial, tidak reti memikir, tidak pandai rationalize dan tidak reti mengguna logik di dalam cara mereka menjawab. Mereka hanya tahu maki dan hina orang yang membuat komen. Tapi komen itu sendiri mereka tak jawab. Kalau satu tuduhan dibuat terhadap UMNO atau pemimpin UMNO, mereka tak jawab. Mereka cuma maki dan hina orang yang memasukkan komen tersebut di dalam internet. Jadi, ini masalah UMNO dari dulu. Masa Mahathir Perdana Menteri lagi, tahun 98, semasa tercetusnya reformasi, budak-budak pembangkang ni, reformasi ni, dah boleh dikatakan season. Mereka sudah boleh dikatakan belajar selama 20 tahun, ada yang 30 tahun, cara nak menjalankan peperangan cyber war. Orang UMNO ni, mereka bergantung kepada utusan, Straits Times, TV3, radio. Jadi, organ hak kepunyaan kerajaan, government media. Jadi, mereka tak payah buat apa-apa kerja. Mereka duduk aja, makan gaji buta, masuk internet sekali dua, maki orang ni, maki orang tu. Dan the media war is done by the mainstream media, iaitu media hak kerajaan, kepunyaan kerajaan. So, they're not trained macam pembangkang ni. Dan sekarang ni kita lihat apabila UMNO diserang, mereka tak tahu cara nak menjawab. Hanya mereka boleh maki ataupun hina dan kata macam-macam kepada orang yang mengeluarkan pandangan, tapi lebih pada itu mereka tak boleh buat. Dan ini telah terbukti tahun 2015 hingga 2018 semasa Najib diserang atas isu 1 MDB. Yang sebenarnya semua tu boleh dijawab. Tapi budak-budak Najib ni yang menjaga perang saraf ataupun perang cyber Najib tak pandai buat kerja. Dan hujah mereka semua tidak logik. Tak masuk akal. Sampai hari ini. Akhirnya, selepas 3 tahun Najib diserang, saat terakhir, 3 bulan sebelum pilihan raya, mereka keluar buat roadshow. Dah 3 tahun kena serang. 3 bulan sebelum pilihan raya, barulah nak buat roadshow, nak menerangkan isu 1 MDB kepada rakyat. Tapi dah terlambat. Sebab satu dunia sudah yakin, the whole world is convinced, dan memang Najib ni rompak duit 1 MDB. Termasuk Rosmah Mansor, termasuk anak tiri dia semua. The whole family merompak duit kerajaan, harta rakyat. By then, 3 bulan sebelum pilihan raya baru nak buat roadshow, baru nak terangkan kepada rakyat, sudah terlambat. Orang sudah yakin memang Najib dan keluarga dia ni bersalah dan telah rompak duit negara ataupun duit rakyat. Sampai hari ini, it's still the same. Kalau lihat kepada modus operandi ataupun SOP askar cyber UMNO, dia orang tak berubah. Dia tak mampu menjawab. They cannot engage. They cannot debate dengan bernas, dengan logik ataupun satu debate yang berkualiti, yang boleh meyakinkan. Dengan kita maki orang tu atau kita hina orang tu,
isu tu, tuduhan tu masih kekal. The allegation is still there. You have not replied. You have not given a better story. Awak tidak jawab dengan satu jawapan atau satu cerita yang lebih logik dari orang yang membuat tuduhan. So you lose. Mungkin kita menang sorak, tapi kampung tergadai. You only win the cheering. Dia macam football match. Kalau sorak, kita lah yang kuat sekali. Sebab orang kita ramai dalam stadium 60,000 misalnya. 50,000 orang kita. 10,000 je belah sana. Jadi bila bersorak, memanglah kita menang 50,000 lawan 10,000. Tapi yang menang pertandingan bola di other side. Dapat 3-0. Dia menang, bukan kita menang. Tapi sorak kita menang. So what's the good of winning the cheer or winning the cheering but losing the goals? Jadi ini yang berlaku kepada UMNO. Sorak memanglah UMNO menang. Tapi gol kosong. So this is apa yang pemimpin UMNO perlu belajar. Don't keep repeating the same thing. They said, if you keep repeating the same thing and expect different results, that is called lunacy. Maknanya, orang bodoh akan buat perkara yang sama tiap-tiap kali, tapi berharap yang akan ada perubahan. Macam mana nak ada perubahan? Sekira dah 10 kali buat benda yang sama, result dia begitu, kita buat kali yang ke-11, result samalah, tak akan berubah. The result will not be any different from the 10 times yang you cuba earlier. So this is the main issue dengan UMNO. Dan saya ambil dua contoh, misalan. Beberapa hari kebelakangan ni, in fact bukan saja beberapa hari kebelakangan ni, tapi dah lama. Apabila kita komen sebab misalan Malaysia, mereka kata orang yang duduk di luar Malaysia ni tak payah komen lah pasal Malaysia. Ada 1.5 juta rakyat Malaysia yang duduk di luar Malaysia. 1.5 juta. Jadi kalau orang duduk di luar Malaysia tak boleh, tak dibenarkan komen pasal Malaysia, bermaknanya 1.5 juta rakyat Malaysia tak dibenarkan membuat apa-apa komen tentang Malaysia. Kita kata UMNO ni mempertahankan demokrasi. Tapi kita kata kalau you duduk di Singapura ke, Australia ke, New Zealand ke, England ke, Germany ke, mana-manalah negara dalam dunia, you tak dibenar komen tentang Malaysia. Bagaimana? Cuba terangkan. Bagaimana rakyat Malaysia yang kebetulan duduk di luar Malaysia hilang hak untuk bercakap? Artikel mana? Perkara mana di dalam perlembagaan Malaysia yang menyebut sekiranya rakyat Malaysia bertetap di luar Malaysia, maka rakyat tersebut hilang hak untuk bercakap? Tak ada dalam perlembagaan. Tak ada dalam doktrin demokrasi. Tak ada di dalam konsep freedom of speech. Tapi budak-budak UMNO ni, mak rempit UMNO ni, cyber trooper UMNO ni, asyik dia ulang benda tu. Awak duduk di luar Malaysia, jangan komen lah pasal Malaysia. Awak guna konsep apa, doktrin apa, undang-undang mana ni? Jadi di situ saja mereka sudah kalah 1 poin. Orang melihat ni UMNO tidak menghormati demokrasi, kebebasan bersuara, freedom of speech dan sebagainya. Kalau inilah sikap UMNO, tak menghormati kebebasan bersuara, macam mana UMNO nak present itself as a democratic party? Mereka kata demokratik, tapi mereka tidak membenarkan demokrasi bagi orang yang bukan ahli UMNO. Hanya untuk UMNO saja demokrasi. So, dengan mereka komen macam tu, lagi merosakkan. Oleh kerana
komen dari pengguna internet mungkin sekian-sekian, tapi awak tak jawab. Awak tak ribat ataupun debate komen tersebut. Awak cuma kata jangan cakap lah sebab awak ni duduk luar Malaysia, full stop. So you lose. You lose dari segi debate tu, the point goes to the other side. You lose the point. Dan UMNO lupa. UMNO ada kelab UMNO di seluruh dunia. Di London lah, di Liverpool lah, di Manchester. Dan kelab UMNO ni ialah rakyat Malaysia, terdiri dari orang Malaysia, budak Melayu yang belajar di luar negeri. Jadi ini boleh dikatakan rakyat Malaysia yang bertetap di luar negeri. Soalan dia, mungkin dia bekerja, ada yang di kelab UMNO ni yang bekerja, ataupun mereka kebanyakan student. Tak kira lah. Ringkas cerita, mereka ni rakyat Malaysia duduk di luar negara. Duduk di luar Malaysia. Dan mereka bersuara. Kelab UMNO ni bercakap tentang isu Malaysia, tentang isu pendidikan, tentang macam-macam isu mereka sentuh. Jadi sekiranya mengikut cyber trooper, askar cyber UMNO, kalau duduk di luar Malaysia, maka awak tidak ada hak untuk bersuara. Jadi kena tutup semua tu kelab UMNO. Semua kelab UMNO seluruh dunia di England ni, banyak ni ahli kelab UMNO, kena tutup kelab UMNO, dan ahli-ahli kelab UMNO kena tutup mulut. Don't talk. Jangan bersuara. Sebab ini yang dikatakan oleh cyber trooper UMNO. Jadi apabila kita guna hujah, awak duduk di luar Malaysia jangan bersuara, maka kita kena balik muka sendiri. Dan mereka kata, satu lagi, kalau awak bukan ahli UMNO, jangan sentuh isu UMNO. Jangan cakap tentang UMNO. Okey. Itu maknanya mereka kata demokrasi kebebasan bersuara tidak ada. Itu satu. Satu lagi, kalau isu dia isu dalaman UMNO internal matters, okeylah. Mungkin awak boleh kata, tapi isu dia bukan tentang isu dalaman UMNO, dia isu negara. Bermaknanya whatever keputusan yang diambil bukan saja akan efek 3 juta ahli UMNO, tapi akan efek 32 juta rakyat Malaysia. So if it is just memilih Presiden UMNO lah misalan. Sekarang ni UMNO tidak mahu adakan pemilihan parti. Mereka nak adakan pilihan raya umum terlebih dahulu. Bermaknanya kita delay pemilihan parti tahun ni dan kita awalkan pilihan raya umum tahun depan kepada tahun ini. So we switch, maknanya we have the PRU dulu and then pemilihan parti kemudian terbalik. That's UMNO's internal matter. Tapi isu dia, apabila mereka adakan pilihan raya, ini ialah satu langkah untuk memilih kerajaan bagi pihak 30 juta rakyat Malaysia. Kerajaan ini bukan kerajaan untuk UMNO sahaja. Kerajaan ni bukan untuk 3 juta rakyat Malaysia sahaja. Ianya kerajaan untuk 30 juta rakyat Malaysia, untuk seluruh negara. Jadi isu pilih kerajaan bukan isu internal. Dia bukan isu ni khas untuk ahli UMNO sahaja. It's for the whole of Malaysia. Termasuk orang yang bukan ahli. Bermaknanya, orang yang bukan ahli UMNO layak dan ada hak untuk komen. So dia buat budak-budak UMNO ni buat macam pilihan raya ni is only UMNO affair, nothing to do. Yang you di luar UMNO jangan sentuh isu pilihan raya. Why? Bukankah pilihan raya ni untuk memilih kerajaan bagi seluruh negara termasuk orang yang bukan ahli UMNO. Jadi dengan memberi hujah atau argument, isu pilihan raya ni nothing to do with you
Only untuk ahli UMNO saja. Bermaknanya mereka tak logik. Mereka tidak faham konsep demokrasi. So those two ambil contoh. Orang luar UMNO jangan komen pasal UMNO, orang yang duduk di luar Malaysia jangan komen ataupun sentuh isu tentang Malaysia. Itu saja menunjukkan mentaliti budak-budak UMNO ni memang tidak ada otak. They have no brains. They cannot rationalize. They cannot engage. They cannot enter into discourse. Maknanya mereka ni, kalau nak upah mereka menjadi orang yang menjerit, cheering and jeering, macam di di pertandingan bola, untuk bersorak, okeylah. Kualiti mereka untuk bersorak, menjerit, menghina, itu saja. Lebih pada tu, mereka tak mampu. Simple issue mereka tak boleh jawab. Akhirnya 3 tahun operasi mereka macam ni, maki, hina, menjerit, Najib jatuh, UMNO jatuh, Barisan Nasional jatuh. Dan mereka rasa oleh kerana mereka menang pilihan raya negeri Melaka dan Johor, maka they are invincible. Mereka kebal. UMNO sudah mencapai kekebalan. Tak boleh digulingkan. Akan menang. Itu boleh dikatakan sikap UMNO pada tahun 2018 juga. Tahun 2018, budak-budak UMNO kata, kita tak payah nak buat deal dengan PAS. Kita tak payah buat electoral pact atau berpakat dengan PAS. Oleh kerana UMNO kuat. UMNO Terengganu kata, kita nak hapuskan PAS dekat Terengganu. No. We gonna let PAS have 0 seats. 0. Satu kerusi pun PAS tidak akan menang di Terengganu. Akhirnya, PAS menang, memerintah Terengganu, dan UMNO yang dikuburkan. Bukan PAS yang dikuburkan. Jadi, sikap UMNO Terengganu sebagai contoh. Bongkak, takbur, kakak besar, akhirnya mampus. So, this is the attitude selalu. Attitude budak-budak UMNO ni macam ni. Kita lupa manusia ni hanya merancang. Yang menentukan ialah Allah. Dan kalau kita takbur, kita akan terima balasannya. So, sekira UMNO nak menang perang cyber, nak menang in the court of public opinion, maka kenalah ada cyber trooper yang berkualiti, dan UMNO kena mungkin mengadakan kursus. Ajar sikit ni cyber trooper ni, askar cyber UMNO ni, what not to do. Sebab semua yang mereka buat ni opposite of what they should not do. Mereka maki kita, misalnya kata kita ni batu api. Bila kita buat je komen, mereka tak jawab tau komen tu. Macam saya buat video tu, sampai 20 minit video. Mereka tak jawab satu pun hujah di dalam video tersebut. Video ini misalnya, mereka tidak akan jawab. Mereka cuma post komen satu perkataan. 2 perkataan. Batu api. Itu aja, batu api. Jawapan mereka 2 words, batu api, bermaknanya mereka reject apa you cakap. Tapi mereka tak jawab tau. Mereka tak debate apa yang you cakap. Jadi kalau betul pun kita ni batu api, misalan, so what? Kalau budak-budak UMNO ni belajar Sun Tzu, The Art of War, kalau mereka baca buku Sun Tzu, The Art of War, mereka akan tahu batu api ni ialah satu strategi politik. Bermaknanya, kalau betul lah kita batu api, that means we are a good political strategist. Sebab Sun Tzu di dalam konsep Art of War berkata, kita kena pecah belahkan musuh kita. Apabila musuh kita sudah pecah belah dan mereka lemah, masa itu kita serang. Masa musuh kita kuat,
Masa musuh kita ni lebih kuat pada kita, jangan serang. Jangan kita engage, jangan kita lawan musuh yang kuat sebab kita akan dikalahkan. Kita tunggu musuh kita lemah. Kita pecah belahkan musuh kita. Apabila mereka sudah pecah belah, apabila mereka sudah lemah, maka masa itu kita serang. That is Sun Tzu's art of war. Jadi, we are just a good student of Sun Tzu. That means we are a good political strategist. Yang mereka maki itu, dengan menjawab, katalah video ni 20 minit lebih, mereka menjawab dengan 2 perkataan, batu api, itu tidak menjawab hujah. Our argument is still there. Hujah kita masih kekal. Awak tak berjaya menjawab. Cuma, awak mengakui that we are a good political strategist and student of Sun Tzu. So, bagi budak-budak UMNO ni, yang datang dari kampung, mungkin mentaliti masih kampung, yang belum sampai ke tahap pelajaran ataupun tahap intelek yang boleh lawan kita. Small boy, go stay out of the big boys world. Salam sejahtera.